Air mata di Kuala Lumpur ketika nama Malaysia dilaungkan di tengah-tengah api perang. Amerika Syarikat, Rusia, dan China semuanya telah melarikan diri. Seluruh 90 juta rakyat Iran yang dibom menjadi gempar. China, yang telah menyedut minyak selama 25 tahun, lari bersama surat perjanjiannya. Rusia, sekutu tentara selama 40 tahun, langsung tidak menjawab telepon. Namun, ketika semua kuasa besar dunia memalingkan muka, hanya ada satu negara yang bertindak dalam masa 2 jam. Ini adalah pengakuan mengejutkan daripada seorang duta Iran yang telah menyaksikan segalanya selama 7 tahun tinggal di Kuala Lumpur. Inilah pendedahan lengkapnya. Sebelum kita bermula, sila berikan sokongan Anda dengan menekan butang suka dan langganan, serta tinggalkan komen Malaysia boleh untuk menyemarakkan semangat negara ini. Selama 58 tahun saya hidup, hanya 2 kali bunyi deringan telepon membuatkan jantung saya seakan terhenti. Kali pertama adalah 32 tahun lalu, pada subuh hari saya menerima berita pemergian ayah saya. Kali kedua adalah pada malam itu, di bilik tidur saya di kediaman rasmi Duta Iran yang terletak di Bukit Damansara, Kuala Lumpur. Saya mendengar deringan telepon yang paling dahsyat dan kejam dalam hidup saya. Nama saya Reza Muhammadi. Sebagai duta khas Republik Islam Iran ke Malaysia, saya adalah seorang diplomat sejati yang telah menghabiskan masa selama 7 tahun di kediaman rasmi di Kuala Lumpur. Hari ini, saya terpaksa menggunakan nama samaran untuk mendedahkan pengakuan yang paling memalukan dan menyedihkan dalam 32 tahun kerjaya diplomatik saya. Malam itu adalah malam yang sangat dingin di Kuala Lumpur, dengan angin musim tengkujuh yang bertiup kencang. Jam menunjukkan pukul 2.47 pagi. Saya sedang nyenyak tidur di dalam selimut di bilik tidur tingkat 2. Dari sebalik tingkap, pemandangan gemerlapan Kuala Lumpur dengan menara berkembar Petronas yang megah terpancar samar-samar. Di ruang tamu, haruman teh Parsi yang dibancuh istri saya dengan sedikit zafaran masih terasa. Tetapi pada saat itulah ia berlaku. Telepon keselamatan diplomatik di sebelah katil saya berdering dengan bunyi yang memekakkan telinga, seolah-olah bom meletup. Sebagai seorang diplomat selama 32 tahun, saya dapat merasakan dengan serta-merta apa maksudnya deringan telepon pada waktu subuh begini. Telepon ini hanya bersambung terus dengan talian komunikasi kecemasan peringkat tertinggi di Kementerian Luar Negeri di Tehran. Selama 32 tahun, telepon ini hanya pernah berdering pada waktu subuh sebanyak 3 kali. Dan ketiga-tiga kali itu membawa berita ngeri tentang kematian atau permulaan perang. Dengan tangan yang menggeletar, saya mencapai gagang telepon. Di hujung talian, kedengaran suara Ketua Pengarah Hal Ehwal Timur Tengah dari Kementerian Luar Negeri Tehran, cemas dan bergetar. Tuan Duta mesti bangun sekarang. Negara kita diserang. Serangan udara besar-besaran oleh Amerika dan tentara bersekutu Barat telah bermula 3 jam yang lalu. Fasiliti nuklear dan pangkalan tentara di utara Tehran menjadi sasaran utama. 70% rangkaian elektrik kita telah musnah. Lebih 90% talian komunikasi juga terputus. Mendengar kata-kata itu, saya terasa darah dalam tubuh saya membeku dari hujung kaki. Jantung saya berdegup kencang, seolah-olah mahu memecahkan tulang rusuk. Gagang telepon di tangan saya terasa licin kerana peluh. Dengan susah payah, saya menanyakan soalan yang paling penting. Bagaimana dengan keadaan di Bandar Tehran? Ada korban awam? Keluarga saya? Adakah mereka selamat? Talian senyap seketika. Keheningan yang singkat itu terasa seperti 100 tahun yang panjang dan kejam bagi saya. Akhirnya, Ketua Pengarah itu menjawab dengan suara yang lemah dan bergetar. Komunikasi di Tehran terputus sepenuhnya, mustahil untuk mengetahui keadaan di kawasan awam. Tuan Duta, kami juga tidak dapat mengesahkan keselamatan keluarga Tuan Duta buat masa ini. Saya minta maaf, tangan saya yang memegang gagang telepon bergetar hebat. Ibu istri saya yang sudah tua, adik perempuan saya, dan anak perempuannya yang masih kecil, darah daging saya, jantung hati saya, kini terperangkap di tengah-tengah neraka yang dihujani bom. Berita bahwa hidup atau mati mereka tidak dapat dipastikan terasa seperti tukul besi gergasi yang menghentam dada saya. Sebaik sahaja meletakkan telepon, saya melompat dari katil seperti orang gila dan berlari ke ruang tamu.
Apabila saya menghidupkan televisyen, apa yang terpapar di skrin adalah sebuah neraka yang tidak sanggup dilihat oleh mata manusia. CNN, BBC, Al Jazeera, semua saluran berita dunia menyiarkan gambar yang sama. Jalan-jalan indah di Tehran, tempat saya berulang-alik ke tempat kerja setiap pagi 7 tahun lalu, kini dijilat api. Peluru berpandu menghujani dari langit seperti hujan, dan bangunan-bangunan megah runtuh seperti kotak kertas. Di skrin, rakyat yang berlumuran darah berlari sambil meraung dan memeluk anak-anak mereka. Saya terduduk di atas sofa, memandang skrin, sambil menumbuk dada saya. Pangkat duta, kerjaya, diplomat. Pada saat ini, ia tidak lebih daripada sekeping kertas yang tidak berguna. Negara saya sedang terbakar, keluarga saya mungkin sedang nazak, tetapi saya hanya mampu duduk di ruang tamu yang hangat di seberang dunia, menonton televisyen. Saya mengetap gigi dan bangun. Satu-satunya peraturan untuk terus hidup yang saya pelajari dalam 32 tahun kerjaya diplomatik saya terlintas seperti kilat di pikiran. Bergantunglah pada kuasa besar, hanya mereka yang dapat menyelamatkan kita. Saya adalah seorang diplomat yang berpengalaman dan dingin, telah bertahan dalam medan perang diplomasi di 48 buah negara selama 32 tahun. Prinsip nomor 1 diplomasi yang telah sebati dalam diri saya adalah sangat mudah dan kejam. Apabila krisis melanda, bergantunglah pada kuasa besar. Hanya mereka yang memegang senjata dan dolar yang boleh menentukan nasib negara-negara kecil. Inilah hukum mutlak diplomasi yang tidak pernah saya ragui seumur hidup saya. Pada jam 3 pagi itu, saya mula menelepon duta-duta kuasa besar di Kuala Lumpur. Yang pertama, saya hubungi ialah duta Cina. Selama 25 tahun, Cina telah menyedot 1,8 juta tong minyak mentah kami setiap hari, meraih keuntungan besar sehingga mencecah 45 bilion dolar setahun. Tanpa minyak hitam dari Iran, separuh daripada kilang-kilang di Cina akan terhenti dan lampu-lampu di bandar mereka akan terpadam. Kami amat percaya bahwa kami adalah nadi yang sangat penting bagi mereka. Telepon berdering 7 kali sebelum duta Cina menjawab. Dengan suara cemas, saya menerangkan keadaan dan memohon sokongan segera daripada kerajaan Cina serta meminta mesyuarat tergempar Majelis Keselamatan PBB diadakan. Namun, jawaban yang saya terima sangat berbeza daripada apa yang saya bayangkan. Tiada nada cemas, tiada kerisauan, tiada kemarahan. Suaranya dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah mendengar berita tentang kebakaran di rumah jiran. Reza, saya faham situasinya, tetapi keadaan di Beijing sekarang sangat rumit. Kami perlu mempertimbangkan hubungan kami dengan Amerika Syarikat, dan untuk mengadakan mesyuarat Majelis Keselamatan memerlukan masa. Saya akan laporkan kepada ibu pejabat, tetapi lebih baik jangan berharap buat masa sekarang. Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Sebuah negara yang telah mengaut keuntungan 45 bilion dolar dari tanah kami selama 25 tahun. Dan inilah sahaja yang mampu mereka katakan ketika bom gugur di atas kepala rakyat kami. Jangan berharap. Saya menahan kemarahan dan bertanya satu lagi soalan. Sekurang-kurangnya, bolehkah Anda mengusulkan resolusi gencatan senjata segera di Majelis Keselamatan PBB? Negara Anda adalah anggota tetap. Di hujung talian, duta Cina itu berdehem kecil, lalu berkata dengan suara yang perlahan dan licik, "Reza, terus terang saya katakan, menentang Amerika sekarang tidak membawa apa-apa keuntungan kepada kami. Awak juga seorang diplomat. Tentu awak faham. Talian diputuskan. Saya kaku di tempat saya, dengan gagang telepon masih di tangan, tiada keuntungan." Itulah isi hati sebenar negara gergasi yang selama 25 tahun menggelar kami sebagai negara bersaudara. Hanya karena tiada keuntungan, nyawa 90 juta manusia tidak ubah seperti tisu terpakai. Tetapi saya masih belum berputus asa. Jika bukan Cina, masih ada Rusia. Selama 40 tahun, Rusia telah menjual senjata bernilai 35 bilion dolar kepada kami, sambil berikrar kepada dunia bahwa kami adalah sekutu tentera yang berkongsi darah. Merekalah negara besar yang selalu berjanji akan menyokong kami setiap kali kami ditekan oleh Amerika. Saya mendial nomor duta Rusia. Deringan berbunyi. Sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali. Tiada jawaban.
Saya dial lagi. 15 kali deringan, masih tiada siapa yang mengangkat. Kali ketiga saya menelepon, hanya kedengaran nada sibuk yang dingin dan berulang-ulang. Rusia, sekutu tentara selama 40 tahun, bahkan tidak mau menjawab telepon. Saya bersandar pada dinding dan memandang siling. Cat putih di siling itu seolah-olah mengejek saya. Baiklah, Amerika adalah penyerang kami. Jadi, tiada harapan. China sibuk dengan kalkulator untung ruginya. Rusia pula tidak menjawab telepon. Yang tinggal hanyalah Majelis Keselamatan PBB. Badan agung yang kononnya menjaga keamanan dunia itu adalah harapan terakhir saya. Tetapi sejam kemudian, berita segera yang diterima dari Kementerian Luar Negeri menghancurkan sisa-sisa harapan terakhir saya. Resolusi gencatan senjata untuk Iran telah dicadangkan dalam mesyuarat tergempar Majelis Keselamatan PBB, tetapi telah diveto oleh Amerika Syarikat. Resolusi itu gagal. Alasan veto Amerika hanya satu baris ayat. Operasi ketenteraan akan diteruskan sehingga pelumpuhan sepenuhnya fasiliti nuklear Iran disahkan. Negara yang sedang menggugurkan bom ke atas 90 juta rakyatnya sendiri telah menolak gencatan senjata di PBB. Dan China serta Rusia, yang sepatutnya menghalang tindakan kejam itu, hanya berdiam diri tanpa berbuat apa-apa. Pada saat itu, saya berhadapan dengan kebenaran yang paling pahit dalam 32 tahun kerjaya diplomatik saya. Bagi mereka, kami dari awal lagi bukan manusia. Kami hanyalah sebidang tanah yang mengeluarkan minyak. Sebuah dompet yang membeli senjata, buah catur di atas papan permainan hegemoni mereka. Nyawa 90 juta rakyat kami tidak lebih berharga daripada itu bagi kuasa-kuasa besar ini. Tiba-tiba, seorang kaki tangan kedutaan berlari masuk dengan wajah pucat. Sambil tercungap-cungap, dia menghulurkan sebuah tablet. Di skrinnya terpapar laporan risikan yang baru diterima. Baris pertama laporan itu membuatkan perut saya mual. Kedutaan Cina di Tehran, semua kaki tangan berjaya dipindahkan 6 jam selepas serangan bermula. Proses pemindahan mengutamakan pengeluaran semua dokumen asal perjanjian bekalan minyak jangka panjang dengan pihak Iran. 47 kaki tangan tempatan Iran tidak diberi sebarang amaran awal. Duta Cina didapati berkata kepada pembantunya sebelum berlepas, "Urusan sudah selesai, asalkan kita selamatkan surat perjanjian." Kedutaan Rusia. Semua kaki tangan juga berjaya melarikan diri 8 jam selepas serangan bermula. Kata-kata terakhir atas tentara kedutaan Rusia kepada pengawal keselamatan tempatan Iran adalah, "Pandai-pandailah kamu hidup." Saya menghempas tablet itu ke atas meja dan menekuk muka dengan kedua-dua tangan. Cina, yang menyedut minyak kami selama 25 tahun, lari dengan membawa surat perjanjian dan bukannya menyelamatkan nyawa. Rusia, sekutu tentara selama 40 tahun, meninggalkan pengawal mereka dengan kata-kata pandai-pandailah hidup sebelum melarikan diri seperti tikus. Inilah kuasa besar, inilah wajah sebenar mereka yang telah saya sembah dan puja selama 32 tahun. Saya duduk sendirian di pejabat kedutaan yang kosong, merasa tidak berdaya sambil memandang kosong ke arah siling. Angin sejuk Kuala Lumpur menyelinap masuk melalui celah tingkap, terasa menggigit tulang belakang. Di seberang Bukit Damansara, cahaya gemerlapan Kuala Lumpur berkelip seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Negara saya sedang terbakar, tetapi Kuala Lumpur begitu aman. Kontras yang ketara itu terasa seperti pisau yang menghiris jantung saya. Tiada lagi tempat untuk bergantung harap. Jam sudah melepasi 5 pagi. Saya separuh terbaring di sofa pejabat, memandang kosong ke arah skrin televisyen. Di skrin, negara saya masih terbakar, dan saya tidak mampu berbuat apa-apa. Pangkat diplomat yang gak ini terasa lebih hina daripada sampah. Semua kuasa besar telah memalingkan muka. PBB tidak lebih daripada harimau kertas. Dan saya hanyalah manusia yang paling tidak berdaya dan menyedihkan di dunia, menonton rakyat negara saya mati di televisyen dari sebuah bilik yang hangat di Kuala Lumpur. Pada ketika itulah, telepon diplomatik biasa di atas meja saya berdering. Pada mulanya saya teragak-agak untuk menjawab. Pasti panggilan simpati formal dari negara lain. Kami amat prihatin. Kami sedang memantau keadaan. Hubungi kami jika ada apa-apa yang diperlukan.
Saya langsung tidak berminat untuk mendengar lagi ayat-ayat hipokrit yang sudah saya dengar beribu kali selama 32 tahun. Tetapi tanggung jawab sebagai seorang duta memaksa saya untuk menjawab. Saya mengangkat gagang. Suara yang kedengaran di hujung talian membuatkan saya terkejut, seolah-olah terkena renjatan elektrik. Suara itu bukan dalam bahasa Inggris, Arab, atau Rusia. Ia adalah bahasa yang paling biasa saya dengari selama 7 tahun ini, lembut tetapi jelas. Bahasa Melayu. Tuan Duta, saya Timbalan Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Bakhtiar. Saya minta maaf kerana menghubungi pada waktu sebegini. Tuan Duta tidak apa-apa. Perkara pertama yang merisaukan kami adalah keselamatan Tuan Duta. Saya terpinga-pinga. Tuan Duta tidak apa-apa. Kami risaukan keselamatan Tuan Duta. Duta Cina tadi berkata, tiada keuntungan. Rusia langsung tidak menjawab telepon. Tetapi negara ini, Malaysia, timbalan menterinya sendiri menelepon pada pukul 5 pagi untuk bertanya kabar saya. Adakah terdapat minyak di antara Iran dan Malaysia? Adakah kami sekutu tentera? Adakah Malaysia mempunyai kuasa veto di Majlis Keselamatan PBB? Tiada apa-apa. Malaysia bukanlah sekutu kuasa besar kami, bukan rakan kongsi tentera, dan dari segi perdagangan, ia bukanlah rakan dagang lima teratas kami. Ia hanyalah sebuah negara pertengahan di Asia. Tetapi timbalan menteri dari negara yang tiada kepentingan langsung ini adalah yang pertama menelepon saya. Lebih awal daripada China, lebih awal daripada Rusia, lebih awal daripada mana-mana kuasa besar lain di dunia untuk menyatakan kerisauannya. Saya menyembunyikan rasa terkejut dan menjawab dengan setenang mungkin. Terima kasih, Datuk. Saya tidak apa-apa, tetapi keadaan di negara saya sangat tenat. Saya secara tidak sedar menggunakan bahasa Melayu. Bahasa yang saya pelajari selama 7 tahun di Kuala Lumpur terasa lebih semula jadi daripada bahasa Inggris atau Parsi pada saat itu. Kata-kata Datuk Bakhtiar seterusnya lebih memeranjatkan saya. Tuan Duta, ini bukan sekadar kata-kata. Saya akan datang sendiri ke kedutaan. Saya akan tiba dalam masa sejam. Jika Tuan Duta perlukan apa-apa, apa sahaja, sila beritahu saya. Selepas panggilan tamat, saya masih memegang gagang telepon. Datang sendiri? Pada pukul 5 pagi, ke kedutaan. Selama 32 tahun kerjaya diplomatik saya, tidak pernah sekalipun dalam situasi krisis, seorang pegawai diplomatik kanan dari negara tuan rumah menawarkan diri untuk datang sendiri. Panggilan telepon, surat rasmi, atau paling-paling pun menetapkan temu janji, itulah realiti dingin diplomasi antarabangsa. Tetapi sejujurnya, pada saat itu, saya tidak menerima kata-kata timbalan Menteri Malaysia itu 100% ikhlas. Naluri diplomat saya yang sudah rosak ini mula menganalisis panggilan telepon yang mesra itu dengan dingin. Mengapa Malaysia menunjukkan minat? Adakah mereka cuba menggunakan krisis Iran untuk meningkatkan pengaruh diplomatik mereka di Timur Tengah? Atau adakah ini langkah strategik untuk menjamin keselamatan tenaga mereka sekiranya harga minyak melambung? Ini semua pasti ada kaitan dengan keuntungan. Tiada kebaikan yang percuma di dunia ini. Prinsip nomor 1 diplomasi yang menguasai diri saya selama 32 tahun bergema di kepala. Semua tindakan diplomatik adalah pertukaran keuntungan. Kebaikan tanpa balasan tidak wujud. Sambil menunggu kedatangan timbalan Menteri Malaysia itu, saya sudah pun menyusun senarai soalan di dalam kepala untuk membaca niat tersembunyinya. Apa yang dia mahu? Peningkatan kuota import minyak dari Iran? Kontrak untuk proyek pembangunan semula di Timur Tengah? Atau adakah dia memerlukan undi Iran di platform antarabangsa? Tepat 47 menit kemudian, loceng pintu kedutaan berbunyi. Jam belum pun mencecah 6 pagi. Apabila kaki tangan membuka pintu, di tengah-tengah angin subuh yang dingin di Bukit Damansara, berdirilah timbalan Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Bakhtiar, dengan kolar kotnya ditegakkan. Di kedua-dua belah tangannya, terdapat 2 beg kertas yang masih beruap panas. Tuan Duta, maafkan saya datang pada waktu subuh begini. Saya tak bawa banyak, tapi ada sedikit nasi lemak bungkus dan teh tarik panas. Bolehlah buat alas perut sambil kita berbincang. Saya fikir Tuan Duta mungkin belum sempat makan. Saya memandang nasi lemak dan teh yang masih panas itu, dan kehilangan kata-kata. Duta Cina memutuskan panggilan dengan alasan tiada keuntungan.
Duta Rusia tidak menjawab telepon. Amerika sedang mengebom negara saya. Tetapi timbalan menteri dari sebuah negara yang tiada kepentingan langsung ini datang sendiri pada waktu subuh untuk menghulurkan nasi lemak dan teh panas. Tetapi pada saat itu pun saya tidak terharu. Tidak, saya coba untuk tidak terharu. Saya mengetap gigi. Ini juga satu hela, pasti ada udang di sebalik batu. Tiada nasi lemak yang percuma di dunia ini. Penyakit pekerjaan seorang diplomat selama 32 tahun ini dengan kejam memijak-mijak kehangatan yang mula timbul di dalam hati saya. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa kehangatan kecil yang coba saya tolak pada subuh itu hanyalah percikan api pertama dari sebuah keajaiban besar yang akan mencabut dan membakar seluruh kepercayaan yang saya pegang selama 32 tahun dan membuat saya melutut dalam tangisan hanya 72 jam kemudian. Selepas timbalan Menteri Malaysia itu beredar, saya hanya mampu merenung bungkusan nasi lemak yang ditinggalkannya. Kehangatan yang masih terasa dari bungkusan itu terasa aneh. Naluri diplomat saya berbisik, itu bukan nasi lemak, itu umpan. Pasti ada harga yang perlu dibayar. Saya sengaja tidak menyentuh nasi lemak itu. Dalam dunia diplomasi, menerima kebaikan tanpa balasan bermakna Anda berhutang budi, dan hutang budi akan meletakkan Anda dalam kedudukan yang lemah semasa berunding. Namun, apa yang benar-benar membuatkan saya marah bukanlah nasi lemak itu, tetapi laporan-laporan mengerikan dari negara saya yang masuk bertalu-talu hanya 3 jam kemudian. Pada pukul 9 pagi, semua alat komunikasi di kedutaan berdering tanpa henti. Video dan gambar yang dihantar dari Tehran melalui talian satelit yang lemah memaparkan kengerian yang tidak terperi. Video pertama, di sebuah bangunan pangsapuri yang separuh musnah akibat pengeboman berhampiran Istana Sa'dabat di utara Tehran, seorang kanak-kanak perempuan yang diselaputi debu hitam tebal merangkak keluar. Kedua-dua lengannya berdarah akibat tercalar serpihan konkret. Kanak-kanak yang berusia sekitar 7 tahun itu tidak henti-henti menjerit sesuatu ke arah runtuhan. Kualiti audionya sangat teruk, tetapi apabila saya menaikkan volume sepenuhnya, saya dapat mendengar perkataan yang diulang-ulangnya dengan jelas, Maman. Dalam bahasa Parsi, ia bermaksud ibu. Ibunya terperangkap di bawah runtuhan itu. Saya terasa mual dan berlari ke tandas. Sambil memegang mangkuk tandas dan hanya memuntahkan asid perut, saya teringat akan wajah anak saudara perempuan saya, anak adik perempuan saya, berumur 8 tahun. Komunikasi terputus, saya tidak tahu sama ada dia hidup atau mati. Membayangkan dia mungkin sedang menjerit memanggil ibunya di hadapan runtuhan seperti kanak-kanak dalam video itu, membuatkan jantung saya sakit seolah-olah diramas. Video kedua lebih dahsyat. Jalan Bazar yang pernah menjadi kawasan paling sibuk di tengah Tehran kini hanyalah timbunan runtuhan. Di merata tempat, mangsa yang cedera terbaring mengerang. Tetapi satu image di sudut video itu membuat saya kaku. Sebuah kendaraan kalis peluru milik kedutaan Cina kelihatan diparkir di tepi jalan. Di sebalik cermin gelapnya, kelihatan dengan jelas kaki tangan kedutaan Cina sedang memuatkan kabinet file besi yang berat ke dalam kendaraan. Mereka memijak darah dan runtuhan di sebelah rakyat Iran yang terbaring cedera hanya untuk memindahkan kabinet file mereka. Melihat adegan itu, saya menggenggam penumbuk. Seluruh badan saya menggeletar. Saya tahu apa yang ada di dalam kabinet itu. Perjanjian bekalan jangka panjang dari Medan Minyak Selatan kami, dokumen asal usaha sama dengan PetroCina, memorandum penyerahan hak pembangunan pelabuhan Chabahar. Selama 25 tahun, inilah dokumen-dokumen keuntungan yang mereka kumpul dengan menyedut minyak kami. Mereka meninggalkan nyawa manusia untuk menyelamatkan kepingan kertas. Mereka memijak darah rakyat kami yang sedang nazak untuk menyelamatkan sijil keuntungan mereka. Video ketiga menunjukkan pemindahan kaki tangan kedutaan Rusia. Kaki tangan kedutaan Rusia kelihatan tergesa-gesa memuatkan barang ke dalam 3 truk tentara yang besar dengan wajah ketakutan. Dalam video itu, 2 pengawal keselamatan tempatan Iran kelihatan memegang lengan seorang kaki tangan Rusia, merayu. Merayu untuk dibawa bersama, kerana jika mereka ditinggalkan, mereka akan mati. Tetapi kaki tangan Rusia itu menepis tangan mereka dan menutup pintu. Apabila truk itu bergerak, seorang pengawal kelihatan berlari mengejar sebelum jatuh dan meraung di atas jalan.
Saya menghentak meja dengan penumbuk. Kum, bekas pen jatuh, dan pen-pen bertaburan di lantai. Inilah wajah sebenar Rusia yang selama 40 tahun berkoar-koar sebagai sekutu tentara. Bagi mereka, rakyat Iran tidak lebih berharga daripada batu kerikil yang dipijak semasa melarikan diri. Dan Amerika Syarikat tidak perlu diperkatakan lagi. Negara yang sedang menggugurkan bom di atas kepala anak-anak kami, melalui juru cakap mereka di bilik taklimat White House, dengan angkuh mengeluarkan kenyataan yang menjijikkan. Amerika Syarikat sedang menjalankan serangan ketepatan terhad untuk menghapuskan ancaman nuklir Iran, dan kami melakukan yang terbaik untuk meminimumkan korban awam. Meminimumkan korban awam? Seorang kanak-kanak meraung memanggil ibunya di hadapan runtuhan, hospital-hospital penuh sesak dengan mangsa yang cedera sehingga darah membasahi koridor, dan ini mereka panggil minimum. Saya menahan keinginan untuk membaling alat kawalan jauh ke arah televisyen. Selama 32 tahun saya berpegang pada prinsip, bergantunglah pada kuasa besar. Hanya mereka yang dapat menyelamatkan kita. Di hadapan realiti yang kejam ini, prinsip itu hancur menjadi abu. Cina lari membawa surat perjanjian, Rusia hilang selepas memijak pengawalnya, Amerika mengebom sambil menabur pembohongan. Inilah kuasa besar, inilah wajah sebenar mereka yang telah saya sembah seumur hidup saya. Saya terduduk di sofa pejabat yang kosong, memandang siling dan berbisik, bodohnya aku hidup dengan menunduk kepada mereka selama 32 tahun. Bukan bodoh. Aku adalah Subahat. Subahat yang menjerumuskan rakyatku ke dalam neraka ini. Ini adalah hari kedua selepas serangan bermula. Langit Kuala Lumpur cerah dan disinari cahaya matahari musim sejuk, tetapi hati saya lebih gelap daripada asap hitam di Tehran. Kaki tangan kedutaan beratur di hadapan telepon, menangis sambil coba menghubungi keluarga mereka. Saya pula sendirian di pejabat, mengetap gigi sambil membaca laporan-laporan ngeri yang tidak henti-henti masuk. Tiba-tiba, kaki tangan komunikasi membuka pintu tanpa mengetuk dan meluru masuk, matanya terbeliak, dan wajahnya pucat lesi seperti orang yang terkejut besar. Dengan tangan yang menggeletar, dia menghulurkan tabletnya kepada saya. Tuan Duta mesti lihat ini. Video ini baru sahaja dihantar dari Tehran. Saya sendiri tidak faham apa yang sedang berlaku. Saya mengambil tablet itu dan menekan butang main. Di screen, terpapar sebatang jalan di Tehran. Di antara bangunan-bangunan yang separuh runtuh, dengan asap hitam masih berkepul, ribuan rakyat telah turun ke jalanan. Itu bukan sesuatu yang menghairankan. Semasa perang, adalah biasa bagi rakyat untuk keluar ke jalanan. Tetapi apabila saya melihat apa yang mereka pegang di tangan saya yang memegang tablet itu mula bergetar. Mereka memegang bendera. Tetapi ia bukan bendera 3 warna Iran, bukan juga bendera Republik Islam yang menjadi simbol revolusi. Ribuan rakyat itu serentak mengangkat tinggi bendera yang berlatar belakangkan jalur merah dan putih, dengan bulan sabit dan bintang pecah 14 berwarna biru tua di sudutnya. Bendera Malaysia, jalur gemilang. Saya hampir menjatuhkan tablet itu. Saya putar semula video itu. Memang benar. Di tengah-tengah jalan yang musnah menjadi abu, orang-orang yang cedera dan berbalut, ibu-ibu yang menggendong anak, orang-orang tua yang bertongkat, ribuan rakyat Iran, masing-masing memegang jalur gemilang yang dilukis di atas kertas, telah membanjiri jalanan. Dan dari mulut mereka, kedengaran laungan yang sama, Malaysia, Malaysia. Saya menghentikan video itu dan merenung screen. Saya langsung tidak faham. Mengapa Malaysia? Apa kaitan antara Iran dan Malaysia? Bukan China yang telah membeli minyak kami selama 25 tahun, bukan Rusia yang menjadi sekutu tentara selama 40 tahun, tetapi Malaysia, sebuah negara pertengahan di seberang benua Asia. Mengapa rakyat kami melaungkan nama mereka? Saya segera coba menghubungi Kementerian Luar Negeri di Tehran. Melalui talian satelit yang lemah, juru cakap kementerian menjawab dengan suara yang lebih bingung daripada saya. Tuan Duta, bukan di Tehran sahaja. Fenomena yang sama berlaku serentak di Isfahan, Shiraz, dan Tabriz. Di semua bandar utama, rakyat secara sukarela melukis jalur gemilang dan turun ke jalanan. Ini bukan anjuran kerajaan. Tiada mana-mana parti politik yang terlibat.
Ia bermula dari rakyat sendiri. Dan, Tuan Duta, arahan segera telah dikeluarkan dari Ibu Pejabat. Arahan untuk secara rasmi memohon bantuan daripada Kerajaan Malaysia. Mohon penghantaran pasukan bantuan perubatan dan tenaga kerja pembinaan semula. Selepas meletakkan telefon, saya memandang keluar tingkap. Di seberang jalan Bukit Damansara yang sunyi, cahaya menara Kuala Lumpur berkelip samar di dalam kabus. Fikiran saya buntu. Mengapa Malaysia? Kenapa? Untuk mencari jawaban, saya menggunakan segala keupayaan analisis sebagai seorang diplomat. Saya pergi ke bilik arsip kedutaan dan mula menyelongkar file-file hubungan diplomatik antara Iran dan Malaysia. Dan disitulah saya menemui kepingan-kepingan sejarah yang mengejutkan, yang tidak pernah saya pedulikan selama 7 tahun tinggal di sini. Lembah Harapan. 50 tahun yang lalu, 20.000 pekerja binaan Malaysia telah menumpahkan keringat dan air mata di padang pasir Iran untuk membina sebuah proyek pengairan dan infrastruktur yang besar. Pasukan Kasih. Sebuah pasukan khas yang dihantar oleh Malaysia ke zon konflik di Lubnan, bukan dengan senjata, tetapi dengan stetoskop, merawat 120.000 pesakit, membina semula sekolah yang runtuh, dan mengajar kanak-kanak seni mempertahankan diri. Penduduk Lubnan menggelar mereka sebagai hadiah Tuhan kepada kami. Saya membaca rekod-rekod ini, dan tangan saya bergetar sehingga tidak mampu menyelak halaman seterusnya. 7 tahun. Selama 7 tahun saya tinggal di negara ini dan tidak pernah tahu semua ini. Atau mungkin saya tahu, tetapi tidak menganggapnya penting. Di mata seorang diplomat, Malaysia hanyalah rakan kongsi ekonomi yang handal dalam pembuatan semikonduktor dan kereta. Apa yang telah dilakukan oleh Malaysia di tanah Timur Tengah, keikhlasan apa yang telah ditinggalkan oleh rakyat Malaysia di padang pasir kami, saya tidak pernah cuba untuk memahaminya. Tetapi sekarang, 90 juta rakyat negara saya, di tengah-tengah neraka yang dihujani bom Amerika, tidak melaungkan nama sesiapapun kecuali Malaysia. Titisan keringat 50 tahun yang lalu, rekod rawatan 120.000 pesakit, kenangan kanak-kanak yang ketawa sambil belajar silat, semua ini merentasi separuh abad dan meletus di tengah-tengah medan perang ini. Saya duduk di kerusi bilik arsip, memegang kepala dengan kedua-dua tangan dan berbisik, apa sebenarnya yang aku lihat di negara ini selama 7 tahun? Kira-kira pukul 3 petang hari itu, seorang kaki tangan dari lobi tingkat 1 menelepon saya melalui interkom. Tuan Duta, ada pelawat. Seorang lelaki tua warga Malaysia. Beliau berkeras mau berjumpa Tuan Duta. Beliau tiada janji temu, tetapi enggan beredar walaupun sudah dipujuk. Biasanya, saya tidak akan menerima pelawat tanpa janji temu. Pangkat duta memerlukan protokol dan prosedur, dan dalam situasi krisis seperti ini, bertemu dengan orang yang tidak dikenali adalah tidak wajar dari segi keselamatan. Tetapi entah kenapa hari itu, saya tidak sampai hati untuk menolak. Mungkin kerana deria saya sudah kebas dengan berita-berita ngeri dari negara saya menyuruhnya naik. 3 menit kemudian, pintu pejabat saya terbuka. Berdiri di hadapan pintu adalah seorang lelaki tua Melayu, berusia sekitar pertengahan 80-an. Badannya kurus dan tidak berapa tinggi, dengan belakang yang sedikit bongkok, rambutnya putih seperti salji. Dia memakai kemeja T berkolar biru lusuh yang bersih, tetapi kelihatan sudah lama, dan di tangannya, dia memeluk erat sebuah beg kertas berwarna coklat. Tetapi apa yang paling menarik perhatian saya bukanlah pakaian atau wajahnya. Ia adalah kedua-dua tangannya. Tangan itu sangat berbeza daripada mana-mana tangan yang pernah saya lihat. Setiap buku jarinya menebal dan berbonggol secara tidak normal. Tapak tangannya mereka, dan di celah-celah rekahan itu, terlekat daki 50 tahun yang seolah-olah tidak dapat dibersihkan oleh sebarang sabun. Kukunya pecah dan berubah warna di beberapa tempat, dan di antara jari telunjuk dan jari tengahnya, terdapat kesan kapalan yang tebal dan keras seperti batu, mungkin akibat memegang sesuatu yang berat untuk masa yang lama. Itu bukan tangan seorang pemuzik, bukan tangan seorang ilmuwan, bukan juga tangan seorang birokrat. Itu adalah tangan seseorang yang telah menghabiskan seumur hidupnya bergelut dengan besi, simen, dan batu untuk membina sesuatu. Tangan seorang pencipta. Tuan Duta, terima kasih kerana sudi berjumpa saya,
kata lelaki tua itu dengan suara yang jelas tetapi sedikit bergetar dalam bahasa Melayu. Saya menjawab dalam bahasa Melayu. Sama-sama, Pak Cik. Silakan duduk. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Lelaki tua itu duduk di sofa, tetapi tidak sesaat pun melepaskan beg kertas coklat yang dipeluknya. Seolah-olah di dalamnya ada sesuatu yang lebih berharga daripada nyawanya. Lelaki tua itu mula bersuara, "Tuan Duta, umur saya tahun ini 84 tahun. Nama saya Ismail bin Ahmad. Tuan Duta, 52 tahun yang lalu, saya pernah ke Iran." Saya serta-merta mencondongkan badan ke hadapan. 52 tahun yang lalu, Iran. Lelaki tua itu menyambung. Semasa umur saya 22 tahun, saya terpilih sebagai pekerja binaan yang dihantar ke Iran. Kami pergi ke padang pasir di sana. Kerja kami adalah untuk membina sebuah proyek pengairan yang besar di sebuah lembah. Tuan Duta tahu apa nama proyek itu? Lembah Harapan. Saya mengangguk. Kejutan apabila saya pertama kali menemui nama itu di bilik arsip beberapa jam yang lalu masih terasa. Pandangan mata lelaki tua itu menerawang ke masa lampau. Suhunya 58 derajat Celcius. Saya ingat termometer itu rusak. Panasnya bukan untuk manusia. Kalau pecahkan telur di atas tanah, seminit pun tak sampai, terus masak. Kami mula kerja pukul 4 pagi, sebelum matahari terbit. Siang hari terlalu panas. Kalau sentuh besi, kulit tapak tangan boleh melecur. Pegang cangkul pun kulit boleh terkoyak dan berdarah. Tapi kami tak berhenti. Lelaki tua itu memandang tangannya yang kasar di atas sofa. Kapalan dan rekahan itu, parut yang terbentuk di padang pasir Iran 52 tahun lalu masih ada. "Kenapa Pak Cik sanggup buat semua itu?" saya bertanya. Lelaki tua itu mengangkat kepala dan memandang tepat ke arah saya. Tuan Duta tahu betapa miskinnya Malaysia pada masa itu? Selepas peristiwa 13 Mei, negara kami sedang membina semula. Ramai yang susah. Ibu saya, kerana tiada beras, terpaksa memasak ubi kayu untuk anak-anaknya. Makan itu buat perut kembung dan pedih sepanjang hari. Tapi kalau tak makan, kami mati kelaparan. Kami datang dari negara yang macam tu. Suara lelaki tua itu bergetar sedikit. Mereka kata, kalau pergi ke Iran, boleh cari duit. Duit itu boleh hantar balik kepada keluarga di Malaysia supaya mereka tidak kelaparan. Jadi kami pergi. Biar mati pun tak apa, kami pergi. Saya kerja di sana 5 tahun. Jari patah, kami balut sendiri, dan esoknya kerja semula. Kena stroke haba, kami minta orang simbah sebaldi air, dan sebaik sahaja sedar, kami pegang cangkul semula. Begitulah cara kami membina Lembah Harapan. Lelaki tua itu dengan berhati-hati membuka beg kertas coklatnya. Dari dalamnya, dia mengeluarkan sekeping gambar hitam putih yang sudah lama. Tepi-tepinya sudah kekuningan dan terdapat banyak kesan lipatan, tetapi pemandangan di dalam gambar itu masih jelas. Di tengah-tengah padang pasir yang terbentang luas, kelihatan struktur saliran konkrit yang besar. Di atasnya, berpuluh-puluh anak muda Malaysia yang memakai pakaian kerja lusuh dan topi keselamatan sedang berpelukan bahu sambil tersenyum. Di latar belakang gambar itu, terdapat sebuah papan tanda batu granit yang terukir dengan perkataan Lembah Harapan dalam bahasa Parsi dan Melayu. Wajah anak-anak muda dalam gambar itu semuanya hitam legam terbakar matahari dan kurus kering, tetapi mata mereka bersinar seolah-olah mereka memiliki seluruh dunia. Lelaki tua itu menuding ke arah seorang pemuda dalam gambar itu. Pemuda kurus kering yang tersenyum lebar di barisan hadapan, di sebelah kiri, giginya rongak satu, membuatkan senyumannya lebih ketara. Itulah Encik Ismail, 52 tahun yang lalu. Tuan Duta, gambar ini saya simpan selama 52 tahun tak pernah lekang dari simpanan saya. Mata lelaki tua itu mula kemerahan, tetapi dia tidak menangis. Itu adalah pandangan mata yang kuat, yang hanya dimiliki oleh seseorang yang telah menanggung beban 52 tahun. Tuan Duta, saya nampak di televisyen, perang telah meletus di Iran. Sebab itulah saya datang. Datang? Kita mesti tolong Iran. Kita, orang Malaysia, mesti tolong. Saya tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut saya. Pak Cik, saya hargai kata-kata Pak Cik, tetapi itu adalah keputusan di peringkat negara.
Saya seorang diri tidak boleh memutuskannya. Lelaki tua itu perlahan-lahan mencondongkan badannya ke hadapan dan memandang tepat ke mata saya. Pada saat itu, pandangan matanya berubah sama sekali. Ia bukan lagi mata kabur seorang lelaki tua berusia 80 sehan. Ia adalah mata berapi seorang pemuda berusia 22 tahun yang memegang besi panas dan menumpahkan darah di padang pasir 58 derajat Celcius 52 tahun yang lalu yang hidup kembali merentasi separuh abad. Tuan Duta, saya kerja di padang pasir Iran selama 5 tahun. Masa itu, ada sesuatu yang orang Iran buat untuk kami. Kalau kami pingsan kerana panas, orang Iran akan datang tolong. Air minuman mereka sendiri pun tak cukup, tapi mereka akan tuangkan air dari bekas mereka untuk kami minum dulu. Saya pernah kena stroke haba dan terlantar 3 hari. Seorang makcik Iran datang dari kampungnya, bawa ubat herba yang dia rebus sendiri. Sepatah haram pun kami tak faham bahasa masing-masing. Tapi makcik tu datang setiap hari. Selama 3 hari, sampailah saya sembuh. Suara lelaki tua itu mula bergetar, tetapi air matanya masih tidak mengalir. Tuan Duta, 52 tahun sudah berlalu. Saya tak tahu makcik tu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Tapi saya tak pernah lupakan dia walau sehari pun. Hati budi orang yang sanggup berkongsi air dan makanan dengan orang asing yang tidak dikenali. Itulah orang Iran. Dan sekarang mereka sedang mati di bom. Lelaki tua itu menepuk lututnya dengan penumbuknya yang berkedut. Tuan Duta, saya datang ke sini bukan untuk berdiplomasi. Saya datang untuk bayar hutang budi saya kepada orang yang memberi saya air 52 tahun lalu. Kalau negara tak tolong, saya sendiri akan pergi. Dengan tubuh tua ini pun, saya akan pergi. Pada saat itu, buat pertama kalinya dalam 32 tahun kerjaya diplomatik saya merasakan sesuatu di dalam diri saya retak. Cina memutuskan panggilan dengan alasan tiada keuntungan. Rusia tidak menjawab telepon. Kuasa-kuasa besar yang kononnya menjadi sekutu selama 25 dan 40 tahun melarikan diri seperti tikus sambil membawa surat perjanjian. Tetapi seorang lelaki tua berusia 84 tahun dari negara yang tiada kepentingan, tiada kewajiban diplomatik, tiada perikatan ketenteraan ini, datang ke kedutaan untuk membalas budi segelas air yang diterimanya 52 tahun lalu. Dia menggenggam penumbuk dan berkata akan pergi ke Iran, walaupun dengan tubuh tuanya. Adakah ini pengiraan? Adakah ini pertukaran keuntungan? Adakah ini tindakan yang terkandung dalam buku teks diplomasi yang telah saya pegang selama 32 tahun? Saya tidak dapat menjawab. Di hadapan lelaki tua yang menyimpan sekeping gambar selama 52 tahun dan tidak pernah melupakan padang pasir Iran ini, logik diplomasi 32 tahun, saya terasa lebih ringan daripada sekeping kertas. Saya menggenggam erat tangan lelaki tua yang berkapalan itu. Ia sejuk dan kasar, tetapi ia adalah tangan yang paling hangat yang pernah saya pegang dalam 58 tahun hidup saya. Ini bukan etika perniagaan. Ini bukan protokol diplomatik. Ini adalah keikhlasan. Selepas Paci Ismail beredar, saya terdiam seketika. Kehangatan di sofa tempatnya duduk seolah-olah masih terasa, dan sentuhan tangannya yang kasar tidak hilang dari tapak tangan saya. Di atas meja, bungkusan nasi lemak yang dibawa oleh Datuk Bakhtiar pagi tadi masih ada. Saya memandang nasi lemak itu, lalu perlahan-lahan membukanya. Nasi lemak itu sudah sejuk, tetapi sebaik sahaja saya menyuapnya, tekak saya terasa tersekat dan air mata mula mengalir. Saya terbayang timbalan menteri itu singgah di gerai pada waktu subuh untuk membeli nasi lemak ini. Seorang timbalan menteri membeli nasi lemak di gerai subuh dan membawanya ke sebuah kedutaan asing. Di negara mana lagi Anda boleh melihat pemandangan seperti ini? Tetapi keajaiban yang benar-benar membuatkan saya melutut berlaku hanya beberapa jam kemudian. Kira-kira pukul 7 malam, Datuk Bakhtiar menelepon saya sekali lagi. Tuan Duta, esok pagi pukul 9 akan diadakan mesyuarat khas kabinet di Putrajaya. Ia adalah untuk membincangkan tindak balas rasmi kerajaan Malaysia terhadap situasi ini. Bolehkah Tuan Duta hadir sendiri untuk menerangkan keadaan di Iran? Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Seorang duta asing dijemput untuk hadir dan berucap dalam mesyuarat dasar dalaman sebuah kerajaan adalah sesuatu yang sangat luar biasa
dalam amalan diplomasi antara bangsa. Selama 32 tahun kerja diplomatik saya tidak pernah menerima jemputan seperti ini. Saya terus bersetuju. Keesokan paginya, pukul 9, di bilik mesyuarat utama di Kompleks Perdana Putra, Putrajaya. Sebaik sahaja melangkah masuk, saya faham mengapa ia dipanggil mesyuarat khas. Orang-orang yang duduk di sekeliling meja bujur yang besar itu adalah teras kuasa negara Malaysia. Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Setiausaha Negara, dan pegawai-pegawai kanan lain. Lebih 20 orang duduk diam. Mesyuarat dimulakan dengan taklimat daripada Menteri Luar Negeri mengenai keadaan semasa di Iran. Di skrin, video pengeboman di Tehran dan video demonstrasi jalur gemilang ditayangkan. Suasana di dalam bilik menjadi tegang. Kemudian, menteri itu menunjuk ke arah saya dan berkata, "Hari ini, kita menjemput khas duta Iran ke Malaysia. Kita akan mendengar sendiri suara dari sana." Saya berdiri. Pandangan lebih 20 orang pemimpin tertinggi Malaysia tertumpu kepada saya. Dengan suara yang bergetar, saya mula berucap dalam bahasa Melayu. Bahasa yang saya pelajari selama 7 tahun di Kuala Lumpur terasa lebih mendesak dan penting daripada mana-mana bahasa lain pada saat itu. Yang amat berhormat Perdana Menteri, yang berhormat Menteri-Menteri, tuan-tuan yang dihormati sekalian. Pada saat ini, di negara saya, berpuluh ribu rakyat cedera dan terkorban akibat pengeboman. China, yang membeli minyak kami selama 25 tahun, lari membawa surat perjanjian. Rusia, sekutu tentera selama 40 tahun, tidak menjawab telepon. PBB tidak berdaya di hadapan kuasa veto Amerika. Ketika semua kuasa besar memalingkan muka, 90 juta rakyat Iran secara sukarela melukis jalur gemilang, turun ke jalanan, dan hanya melaungkan nama Malaysia. Saya berhenti seketika untuk menarik nafas. Semalam, seorang lelaki tua warga Malaysia datang ke kedutaan saya. Berusia 84 tahun, beliau adalah salah seorang yang membina Lembah Harapan di Padang Pasir Iran 52 tahun lalu. Beliau berkata kepada saya, 52 tahun lalu, orang Iran memberinya segelas air. Beliau berkata mahu membayar hutang budi itu. Beliau berkata akan pergi ke Iran walaupun dengan tubuh tuanya. Bilik mesyuarat menjadi senyap sunyi. Saya nampak mata beberapa orang hadirin mula kemerahan. Selama 32 tahun sebagai diplomat, saya percaya bahwa diplomasi adalah pertukaran keuntungan. Tetapi selepas bertemu dengan Pak Cik itu, saya sadar saya telah silap selama 32 tahun. Negara Anda, Malaysia, tidak pernah datang kepada kami untuk mencari keuntungan. Anda tidak pernah memijak tanah kami dengan senjata. Apa yang Malaysia tinggalkan di padang pasir Timur Tengah hanyalah titisan keringat dan keikhlasan. Dan keikhlasan itulah, selepas 50 tahun, hari ini meletus menjadi laungan penyelamatan 90 juta jiwa di tengah-tengah neraka perang. Saya menundukkan kepala. Saya merayu. Tolonglah kami, keheningan yang berat menyelubungi bilik mesyuarat. Di tengah-tengah keheningan itu, Menteri Pertahanan bersuara dengan nada yang berat. Kata-kata Tuan Duta amat menyentuh hati. Tetapi dari pihak Kementerian Pertahanan, saya perlu menyuarakan kebimbangan yang realistik. Kawasan Iran pada masa ini adalah zon pertempuran aktif di bawah operasi ketenteraan yang diketuai AS. Menghantar anggota tentera kita ke sana akan mendedahkan nyawa rakyat kita kepada bahaya secara langsung. Selain itu, Amerika Syarikat yang menyerang Iran adalah rakan kongsi keselamatan utama kita. Menghantar pasukan bantuan ke kawasan operasi mereka boleh menimbulkan kesan diplomatik yang serius terhadap hubungan kita. Kata-kata Menteri Pertahanan itu dingin tetapi benar. Jantung saya terasa sejuk. Adakah ini juga pengiraan keuntungan? Mengabaikan jeritan negara kecil kerana takutkan kuasa besar. Adakah itu realiti kejam dunia ini? Tetapi pada ketika itu, seseorang dari sudut bilik mengangkat tangan Panglima Angkatan Tentera. Jenderal yang berpakaian seragam itu mengambil sekeping gambar di atas meja. Ia adalah salah satu gambar yang saya serahkan sebagai bahan taklimat. Gambar seorang kanak-kanak Iran yang tangannya berbalut, melukis jalur gemilang di tengah-tengah runtuhan. Yang berhormat, saya juga seorang askar. Mengira risiko adalah lumrah bagi seorang askar. Tetapi,
Kepada kanak-kanak dalam gambar yang memegang jalur gemilang itu, bolehkah kita menjawab, kami tidak boleh datang kerana ada risiko. Angkatan Tentera Malaysia, melalui Malbat di Lubnan dan misi-misi lain, telah pun menumpahkan darah untuk keamanan di Timur Tengah. Adakah tiada risiko pada masa itu? Ada risiko, tetapi kita tetap pergi. Mengapa? Kerana itulah tugas kita sebagai askar Malaysia. Suasana di dalam bilik mesyuarat bergelora sekali lagi. Beberapa orang mula mengangguk setuju dengan kata-kata Panglima Angkatan Tentera, tetapi Menteri Pertahanan masih berwajah tegang. Suasana menjadi sangat tegang. Pada saat itulah, pintu kayu jati yang berat itu terbuka, dan seorang lelaki melangkah masuk, serta-merta, semua 20 lebih pegawai tinggi di dalam bilik itu berdiri. Perdana Menteri Malaysia, tanpa berkata apa-apa, beliau berjalan perlahan ke kerusi utama dan duduk. Wajahnya tegang, tetapi matanya kelihatan sedikit bergetar ketika memandang saya. Sebaik sahaja beliau duduk, suasana menjadi lebih berat. Saya sudah dengar perbincangan tadi, kata Perdana Menteri dengan suara yang perlahan tetapi jelas. Saya faham kebimbangan Menteri Pertahanan. Saya juga dengar pandangan Panglima Angkatan Tentera, dan saya dengar sendiri rayuan Duta Iran. Pandangan Perdana Menteri perlahan-lahan beralih ke gambar-gambar di atas meja. Jalan-jalan Tehran yang musnah, rakyat yang menangis sambil memegang jalur gemilang, kanak-kanak berbalut yang melukis bendera. Tangan Perdana Menteri mengambil salah satu gambar itu. Lihat gambar ini. Gambar yang diambilnya adalah gambar dari udara yang menunjukkan ratusan ribu rakyat berkumpul di hadapan Tugu Lembah Harapan. Di tengah-tengah asap hitam pengeboman, lautan manusia yang memegang jalur gemilang terbentang sejauh mata memandang. 50 tahun yang lalu, generasi bapak-bapak kita bekerja keras di padang pasir itu untuk membina proyek ini. Lembah Harapan. Nama kita terukir di tanah itu. Revolusi berlalu, perang berlalu, 50 tahun berlalu, tetapi mereka tidak pernah memadamkan nama itu. Mengapa? Kerana keringat yang ditumpahkan oleh bapak-bapak kita adalah ikhlas. Suara Perdana Menteri mula menjadi lebih kuat. Hubungan dengan Amerika, risiko diplomatik yang disebut oleh Menteri Pertahanan, semuanya benar. Tetapi hari ini, saya ingin mencadangkan pengiraan yang berbeza. Perdana Menteri perlahan-lahan berdiri. 60 tahun yang lalu, negara ini baru sahaja merdeka. Kita bergelut dengan kemiskinan dan ancaman komunis. Banyak negara lain datang membantu kita. Anak-anak muda dari negara yang kita tidak pernah kenal datang menumpahkan darah untuk kita. Adakah mereka datang selepas mengira keuntungan? Adakah ada minyak di tanah kita? Adakah mereka datang untuk mendapatkan pangkalan tentera? Semua orang di dalam bilik menahan nafas. Mereka datang bukan kerana keuntungan, tetapi kerana maruah, kerana nurani sebagai manusia. Jika 60 tahun yang lalu negara-negara itu membuat pengiraan untung rugi, negara bernama Malaysia yang duduk di dalam bilik ini hari ini mungkin tidak akan wujud. Tiada seorang pun daripada kita di sini akan dilahirkan. Mata Perdana Menteri beralih kepada Menteri Pertahanan. Menteri, peluang untuk kita membayar hutang budi kepada mereka yang membantu kita 60 tahun lalu telah tiba. Bukan dengan membayar balik secara langsung, tetapi dengan membayarnya kepada orang lain yang memerlukan. Sekarang di seberang dunia, 90 juta orang sedang menjerit nama kita, merayu untuk diselamatkan. Jika kita memalingkan muka, kita menghina pengorbanan mereka yang telah menyelamatkan kita dahulu. Perdana Menteri meletakkan kedua-dua tangannya di atas meja. Saya telah membuat keputusan. Malaysia akan menghantar pasukan bantuan perubatan dan kejuruteraan kemanusiaan ke Iran. Bukan tentera tempur. Mereka akan membawa stetoskop, bukan senapang, simen, bukan bom. Seperti generasi bapa kita yang membina Lembah Harapan 50 tahun lalu, kita juga akan pergi dengan tangan kosong untuk membina semula apa yang telah musnah. Menteri Pertahanan mengetap bibir seketika, kemudian perlahan-lahan menundukkan kepala. Saya akur dengan keputusan yang amat berhormat. Panglima Angkatan Tentera memberikan tabik hormat. Menteri Luar Negeri mengangguk. Semua orang di dalam bilik menyatakan persetujuan, tiada bantahan. Pada saat itu, saya yang duduk di sudut bilik hanya mampu menggenggam penumbuk yang bergetar. Selama 32 tahun sebagai diplomat, saya tidak pernah menyaksikan mesyuarat seperti ini.
Mesyuarat yang tidak membincangkan keuntungan. Keputusan yang tidak menggunakan kalkulator. Keputusan yang mendahulukan jeritan rakyat negara asing yang sedang nazak berbanding menjaga hati sekutu gergasi seperti Amerika. Inilah Malaysia. Selepas mesyuarat tamat, saya masih tidak dapat bangun. Saya duduk sendirian di dalam bilik yang kosong, memandang siling, dan mendengar bunyi kepercayaan 32 tahun saya pecah berkecai seperti kaca. Diplomasi adalah pertukaran keuntungan. Kebaikan tanpa balasan tidak wujud. Bergantunglah pada kuasa besar untuk terus hidup. Semua prinsip itu adalah pembohongan. China, walaupun dengan keuntungan 45 bilion dolar, lari membawa surat perjanjian. Rusia, walaupun dengan jualan senjata 35 bilion dolar, tidak menjawab telepon. Tetapi Malaysia yang tiada kepentingan, datang membawa nasi lemak pada waktu subuh. Seorang lelaki tua berusia 84 tahun datang dan berkata akan pergi dengan tubuh tuanya. Seorang Perdana Menteri memutuskan untuk menghantar bantuan demi membayar hutang budi 75 tahun lalu. Adakah ini keuntungan? Adakah ini pengiraan? Bukan. Ini adalah sesuatu yang tidak tertulis dalam mana-mana buku teks diplomasi, tidak dianalisis dalam mana-mana tesis politik antarabangsa. Ia adalah satu perkataan yang hanya boleh dijelaskan dengan nama Malaysia, ikhlas. Sejak keputusan Perdana Menteri diumumkan, negara ini bergerak dengan kelajuan yang menakutkan, lebih pantas daripada mana-mana kuasa besar yang pernah saya lihat. Hanya 4 jam selepas keputusan dibuat, di landasan pangkalan TUDM Subang, 3 buah pesawat pengangkut A400M yang besar sudah berbaris dengan enjin yang bergemuruh. Di badan pesawat tertera dengan jelas lambang bulan sabit merah dan jalur gemilang. Di dalam perut burung-burung besi gergasi itu, dimuatkan 6 bilik bedah mudah alih, bahan-bahan hospital Medan, 38 tan ubat-ubatan, peralatan penapisan air, penjana elektrik, serta 100 pegawai perubatan dan juru rawat tentera, dan 200 anggota regimen askar jurutera di Raja. Saya menyaksikan sendiri adegan pelepasan itu dari Menara Kawalan Pangkalan TUDM Subang, Kementerian Luar Negeri Malaysia, secara luar biasa menjemput saya ke sana. Di landasan yang sejuk pada pukul 5 pagi, 300 orang anggota tentera berbaris. Di bahu mereka, bukan senapang yang digalas, tetapi beg perubatan. Di pinggang mereka, bukan tali pinggang peluru, tetapi kit pertolongan cemas. Komander mereka berdiri di hadapan dan memberikan ucapan yang ringkas tetapi tegas. Kita ke sana bukan untuk membunuh musuh. Kita ke sana untuk menyelamatkan nyawa. Ingatlah keringat yang ditumpahkan oleh generasi bapa kita di padang pasir itu 50 tahun lalu. Hari ini, kita ke sana untuk menunaikan janji keringat itu. Ketiga-tiga pesawat pengangkut itu berlepas dengan bunyi yang kuat, membelah kegelapan, dan meluncur laju di landasan sebelum terbang ke langit. Jalur gemilang di ekor pesawat kelihatan seperti sejalur cahaya di langit subuh Kuala Lumpur. Saya hanya mampu merenung tanpa berkelip dari tingkap menara kawalan sehingga pesawat-pesawat itu hilang di sebalik awan. 300 anak muda Malaysia di dalam pesawat itu. Mereka tiada pertalian darah, tiada perikatan, tiada ikatan keuntungan dengan kami. Mereka adalah orang asing, tetapi orang-orang asing ini sedang mempertaruhkan nyawa mereka, terbang ke medan perang yang dihujani bom, untuk menyelamatkan orang yang tidak mereka kenali di negara saya. 8 jam kemudian, laporan masuk mengatakan pesawat-pesawat itu telah mendarat di lapangan terbang sementara Chabahar di Tenggara Iran. 2 jam selepas itu, berita segera diterima bahwa mereka telah selamat tiba di pinggir Tehran melalui jalan darat. Saya memantau keadaan secara langsung dari bilik komunikasi kedutaan. Sejak itu, video-video yang dihantar dari Tehran mula meruntuhkan jiwa saya sepenuhnya. Video pertama, pasukan perubatan Malaysia sedang memasang peralatan di sebuah hospital Medan sementara di selatan Tehran. Hanya 3 jam selepas turun dari pesawat, bilik bedah mudah alih telah siap dipasang dan bekalan elektrik dihidupkan. Di hadapan bilik bedah itu, ratusan rakyat Iran yang cedera akibat pengeboman beratur panjang. Pegawai-pegawai perubatan Malaysia berlari keluar, memeriksa setiap pesakit dan mengasingkan mereka mengikut tahap kecederaan. Dalam video itu, kelihatan seorang pegawai perubatan muda Malaysia sedang mendukung seorang kanak-kanak Iran yang cedera.
Kaki kanak-kanak itu tertusuk serpihan konkrit dan berdarah. Kanak-kanak itu menangis ketakutan. Pegawai perubatan itu memeluknya sambil berbisik dalam bahasa Parsi yang pelat, "Jangan takut, awak selamat di sini." Video kedua, anggota Jurutra Malaysia sedang membina semula sebuah bangunan sekolah rendah yang runtuh di Tehran. Di belakang askar-askar Malaysia yang berpeluh dan diselaputi debu simen sambil menyusun batu bata, kelihatan penduduk Iran yang pada mulanya hanya memerhati, seorang demi seorang datang, membantu mengangkat batu bata. Sepatah perkataan pun tidak difahami antara mereka. Tetapi adegan seorang askar Malaysia dan seorang penduduk Iran berdiri seiring menyusun batu bata adalah bukti perikatan yang lebih kuat daripada mana-mana perjanjian diplomatik. Video ketiga, inilah video yang meruntuhkan saya sepenuhnya. Di hadapan tugu batu granit Lembah Harapan yang berusia 50 tahun itu, ratusan ribu rakyat Iran telah berkumpul. Mereka berkumpul ketika pengeboman tentara AS berhenti seketika. Di tangan mereka, seperti biasa, adalah jalur gemilang yang dilukis sendiri. Di tengah-tengah lautan manusia itu, kelihatan seorang askar Malaysia yang memakai lencana jalur gemilang sedang berjalan. Seorang askar muda dari pasukan Jurutera. Apabila askar itu berhenti di hadapan Tugu Lembah Harapan dan memberikan tabik hormat, ratusan ribu rakyat Iran itu serentak bersorak, "Hidup Malaysia, Malaysia sudah tiba, kita selamat." Apabila sorakan itu menembusi pembesar suara monitor kecil di kedutaan dan sampai ke telinga saya tidak dapat menahannya lagi. Saya terjelepok dari kerusi ke lantai. Perisai diplomasi yang telah menguasai jiwa saya selama 32 tahun, tembok besi dingin yang bernama keuntungan dan pengiraan, hancur berkecai seperti kaca di hadapan sorakan ratusan ribu orang itu. Dan pada ketika itulah, satu lagi laporan yang paling mengejutkan tiba dari Tehran. Reaksi daripada pengawal revolusi Iran. Pengawal revolusi adalah pasukan tentara yang paling kuat dan digeruni di Iran. Peraturan utama mereka adalah tidak sekali-kali membenarkan tentara asing memasuki wilayah Iran. Pihak Malaysia sendiri bimbang akan berlaku pertembungan apabila pasukan bantuan mereka memasuki Tehran. Tetapi laporan itu berbunyi, 4 buah kenderaan perisai milik pengawal revolusi berbaris di laluan masuk pasukan bantuan perubatan Malaysia ke Tehran. Namun, mereka tidak menghalang. Sebaliknya, keempat-empat kenderaan perisai itu bergerak ke hadapan dan belakang konvoi Malaysia, membentuk formasi pengiring dan memastikan laluan yang selamat. Pengawal revolusi mengiringi tentara asing adalah satu peristiwa yang tidak pernah berlaku dalam sejarah Republik Islam Iran. Saya membaca laporan itu dan faham sepenuhnya mengapa. Karena Malaysia bukan musuh Iran. Karena mereka datang membawa stetoskop, bukan senapang. Karena mereka datang bukan untuk merampas minyak, tetapi untuk membina semula sekolah yang runtuh. Karena keturunan negara yang telah membina Lembah Harapan dengan tangan kosong 52 tahun lalu telah kembali dengan tangan kosong untuk membina semula apa yang telah musnah. Malah pengawal revolusi yang bersenjata terpaksa menundukkan muncung senapang dan membuka jalan di hadapan keikhlasan itu. Hanya keikhlasan yang mampu menewaskan senjata. Malam itu, selepas mengesahkan semua berita gembira dari Iran, saya memadamkan semua lampu di pejabat dan duduk sendirian dalam kegelapan. Dari tingkap, kelihatan pemandangan malam yang sunyi di Bukit Damansara. Cahaya lampu jalan memancar samar di dalam kabus. Pemandangan yang sama saya lihat setiap malam selama 7 tahun, tetapi malam ini ia kelihatan sama sekali berbeza. 7 tahun yang lalu, apabila saya pertama kali tiba di bandar ini, saya mentakrifkan Malaysia sebagai sebuah kuasa ekonomi Asia yang handal dalam pembuatan semikonduktor dan kereta. Bagi Iran, ia adalah rakan dagang yang sederhana. Tidak lebih, tidak kurang. Selama 7 tahun saya tinggal di bandar ini, menghadiri ratusan majelis makan malam diplomatik, mengendalikan puluhan mesyuarat peringkat tinggi, dan bertukar-tukar ribuan kabel diplomatik, saya hanya melihat luaran negara ini. KDNK, jumlah ekspor, kekuatan tentera, pengaruh diplomatik. Saya coba memahami negara ini hanya melalui angka, statistik, dan kertas. Tetapi dalam 72 jam yang lalu, saya telah melihat wajah sebenar negara ini, bukan angka, tetapi manusia. Timbalan Menteri Luar Negeri yang datang ke kedutaan asing dengan membawa nasi lemak pada pukul 5 pagi.
Lelaki tua berusia 84 tahun yang datang untuk membayar hutang budi segelas air yang diterimanya 52 tahun lalu. Perdana Menteri yang memutuskan untuk menghantar bantuan tanpa pengiraan keuntungan demi membayar hutang budi 60 tahun lalu. 300 anak muda yang terbang ke medan perang dengan membawa stetoskop, bukan senapang. Pegawai perubatan yang memeluk anak-anak Iran yang tidak dikenali dan berbisik, "Jangan takut. Inilah Malaysia. Jantung sebenar negara ini yang tidak pernah saya lihat selama 7 tahun." Dalam kegelapan, saya perlahan-lahan membuka laci meja. Di dalamnya, terdapat salinan gambar hitam putih yang ditinggalkan oleh Pacik Ismail. Gambar anak-anak muda kurus kering yang tersenyum lebar di hadapan Tugu Lembah Harapan 52 tahun lalu. Saya mengangkat gambar itu dan memegangnya menghadap langit malam Kuala Lumpur yang kelihatan dari tingkap. Pada saat itu, saya akhirnya faham sepenuhnya mengapa 90 juta rakyat Iran melaungkan nama Malaysia, bukan Amerika, bukan China, bukan Rusia, bukan kerana kekuatan tentera Malaysia, bukan kerana kekuatan ekonominya, bukan juga kerana Malaysia adalah anggota tetap Majlis Keselamatan PBB. Malaysia bukan anggota tetap, tidak mempunyai senjata nuklear, bukan kuasa besar yang menentukan aturan dunia. Tetapi Malaysia mempunyai satu senjata yang tidak dimiliki oleh mana-mana kuasa besar lain, keikhlasan. Keikhlasan anak-anak muda kurus kering dari negara yang miskin 52 tahun lalu, yang menumpahkan darah di padang pasir 58 darjah Celcius untuk membina proyek pengairan. Keikhlasan mereka yang pergi ke medan perang di Lubnan dengan membawa stetoskop dan menyelamatkan 120.000 nyawa. Keikhlasan mereka yang berkongsi peluh dengan askar-askar tempatan di padang pasir Emiria Arab Bersatu dan digelar sebagai saudara, dan keikhlasan yang kini menghantar 300 anak muda ke medan perang tanpa sebarang keuntungan. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh 45 bilion dolar Cina, 35 bilion dolar Rusia, atau kapal pengangkut pesawat nuklear Amerika, telah dilakukan oleh keikhlasan Malaysia. Setitis keringat 52 tahun yang lalu telah merentasi separuh abad dan menjadi benih keajaiban yang hidup di dalam hati 90 juta orang. Perikatan yang diikat oleh dolar dan senjata kuasa-kuasa besar hancur dan hilang seperti tikus dengan satu letupan bom. Tetapi kepercayaan yang dibina oleh Malaysia dengan titisan keringat tidak goyah walau seinci pun oleh 50 tahun masa, revolusi berdarah, atau api peperangan. Inilah hukum diplomasi yang sebenar. Jawaban yang saya cari selama 32 tahun ada di sini, di negara kecil tetapi besar ini, Malaysia. Keesokan paginya, loceng pintu kedutaan berbunyi. Apabila saya membuka pintu, Pacik Ismail berdiri di situ. Wajahnya tidak lagi tegang seperti pertemuan pertama kami, sebaliknya dipenuhi dengan senyuman yang cerah dan tenang. "Tuan Duta, saya nampak di televisyen. Orang kita Malaysia sudah hantar pasukan perubatan ke Iran." "Ya, Pak Cik, kami sudah hantar. Terima kasih kepada Pak Cik." Pak Cik itu menggelengkan kepala. "Bukan kerana saya. Kerana Mak Cik Iran yang beri saya air 52 tahun lalu, benih yang dia tanam selepas 52 tahun akhirnya berbuah." Pak Cik itu mengeluarkan sesuatu dari poketnya. Ia adalah sebuah pin lencana jalur gemilang yang kecil untuk disemat di kolar baju. Beliau meletakkan pin itu di tapak tangan saya. "Tuan Duta, simpan ini. Sehingga negara Tuan Duta bangkit semula, Malaysia akan sentiasa berada di sisi. Selagi Lembah Harapan teguh berdiri, kami juga akan bertahan. Kami janji." Saya memegang pin kecil itu dengan kedua-dua tangan. Terdiam untuk masa yang lama. Pin jalur gemilang di tapak tangan saya kelihatan kabur. Kerana air mata saya mengalir tanpa henti. Selama 32 tahun, saya hidup dengan prinsip diplomasi. Hubungan antara negara adalah pertukaran keuntungan. Kebaikan tanpa balasan tidak wujud. Bergantunglah pada kuasa besar untuk terus hidup. Semuanya pembohongan. Diplomasi sebenar bukanlah pertukaran keuntungan. Perikatan sejati tidak diikat dengan dolar dan senjata. Hubungan sebenar antara negara terjalin melalui keikhlasan yang datang dari lubuk hati manusia, seperti segelas air yang dikongsi di padang pasir 52 tahun lalu, seperti sebungkus nasi lemak yang dibeli pada waktu subuh, seperti suara bergetar seorang pegawai perubatan yang berbisik, "Jangan takut," sambil memeluk seorang kanak-kanak yang tidak dikenali bahasanya.
Dan satu-satunya negara yang telah membuktikan keikhlasan itu secara senyap dan tanpa goyah selama lebih 50 tahun adalah Malaysia. Ini adalah kisah tentang 72 jam yang mengejutkan, seperti yang disaksikan oleh seorang duta Iran di Kuala Lumpur. Kongsikan kisah ini tentang bagaimana setitis keringat di padang pasir 52 tahun lalu menjadi penyelamat bagi 90 juta jiwa. Keikhlasan yang kecil mampu mengubah dunia.